Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Malam ini kita akan menyimak kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan berdoa kepadanya. Bapa, sebentar lagi kami akan menyimak kebenaran firman-Mu. Arahkanlah hati dan pikiran kami tertuju kepada kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus membantu kami untuk memahami firman-Mu dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Efesus 4 ayatnya yang ke-11 sampai dengan yang ke-16. Efesus 4 ayat 11 sampai dengan yang ke-16. Ayat 11 sampai dengan 13 akan dibacakan dalam bahasa Indonesia dan seterusnya akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. Ayat 11, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. 使我们不再做小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端，伪用爱心说诚实话，凡事长进，连以严守基督，全身都靠他联络的合适，百节各按各治，照着个体的功用彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。 Pada malam ini saya ingin memperkenalkan kepada kita salah satu pemain NBA bernama Russell Westbrook. 今天晚上我要介绍一位打篮球的球员，他的名字叫 Russell Westbrook。 Jika Bapak Ibu Saudara suka mengikuti NBA, maka orang ini tidak lagi asing di telinga kita. 如果弟兄姐妹喜欢关注 NBA 篮球赛，我相信这个名字并不陌生。 Dia memiliki kemampuan bermain basket yang hebat, terutama di tahun 2016 sampai dengan 2019. 他打篮球打得非常好，尤其在2016到19年的赛季。 Selama 3 tahun berturut-turut, Russell Westbrook berhasil menciptakan triple-double. Russell Westbrook 连续3年，他成功创造了3双的成绩。 Di tahun 2016 sampai 17, dia mencetak 31,6 poin per game, 10,7 rebound dan 10,4 assist. 在2016到17年的赛季，他成功每场得到31.6分、10.7篮板球和10.4助攻。 Di tahun 2017 sampai 18, dia berhasil mencetak 25,4 poin per game, 10,1 rebound dan 10,3 assist. 2017到18年的赛季，他成功每场得到2.5、4分、10.1篮板球和10.3助攻。 Dan terakhir di tahun 2018 sampai 19, dia berhasil mencetak 22,9 poin per game, 11,1 rebound dan 10,7 assist. 最后，2018到19年的赛季，他成功每场得到22.9分、11.1篮板球和10.7助攻。 Mungkin kita berpikir, wah berarti orang ini hebat sekali. 我们看到他的表现非常好， Dia pasti memenangkan juara dari NBA. 他的团队肯定得了 NBA 篮球赛的冠军。 Tetapi kenyataannya tidak seperti itu, Bapak Ibu Saudara. 但是事实不是如此。 Di tahun 2016 sampai 19, Russell Westbrook tidak pernah memenangkan NBA Championship dengan skill yang sehebat itu. 从2016到19年的赛季 ，Russell Westbrook 的团队从来没有赢过 NBA 篮球赛的冠军。 Kenapa? Karena dia menggunakan kemampuannya itu hanya untuk dirinya sendiri. 为什么？因为他只用他的技术是为了自己。 Russell Westbrook itu dikenal sebagai pemain yang sangat egois. Russell Westbrook 被认为是一个很自私的球员。 Dia lebih mementingkan mencari triple-double daripada bekerja sama dengan timnya untuk memenangkan NBA Championship. 他比较注重他 triple double 的成绩，
以他的团队来配合去赢 NBA 篮球赛冠军。 Ironis bukan Bapak Ibu Saudara? 这不是很丰盛吗，弟兄姐妹？ Bukankah kejadian ironis ini sebenarnya mewakili kondisi dari beberapa gereja hari ini? 岂不是这讽刺的事件代表了今天一些教会的状况？ Kita tahu bahwa setiap kita dikaruniakan sebuah karunia oleh Tuhan. 我们知道，对每一个信主的人，主给了我们的恩赐。 Tetapi berapa banyak orang menggunakan karunia itu hanya untuk kepentingan diri dia sendiri? 但是有多少人使用这个恩赐是为了自己的利益？ Berapa banyak orang menggunakan karunia suaranya yang bagus hanya untuk dipuji, dilihat hebat oleh jemaat, majelis dan juga hamba Tuhan? 有多少人使用他美妙声音的恩赐是为了为神仆会友只是看他有多厉害？ Berapa banyak hamba Tuhan menggunakan karunia, wah kehebatan dalam berkhotbah hanya untuk dilihat, wah hebat sekali ya contoh satu itu. 有多少神仆使用讲道的恩赐是为了得到会友的称赞？ Berapa banyak orang menggunakan karunia bisa berapologetika hanya untuk show off kepintaran dia. 有多少人使用他呼叫的恩赐是为了显耀他有多聪明？ Padahal di dalam pembacaan tadi kita bisa melihat tujuan Tuhan memberikan karunia bukan untuk mengagungkan diri sendiri. 其实从刚才我们所读的，我们可以看见，上帝给了恩赐的目的不是为了荣耀自己。 Dan hal ini bisa kita lihat dengan jelas di dalam ayat 11 sampai 12. 这些我们可以在11到12节看得很清楚。 Di ayat 11 kita bisa melihat Tuhan memberikan karunia yang berbeda-beda kepada setiap orang percaya. 在11节我们可以看见，上帝给了不同的恩赐对信主的人。 Ada yang menjadi rasul, nabi, pemberita Injil, gembala dan pengajar. 有的是当使徒、先知、传福音的牧师和教师。 Tuhan menganugerahkan karunia ini kepada mereka untuk tujuan yang jelas. 上帝给了这个恩赐是有非常清楚的目的。 Di dalam ayat 12 kita bisa melihat kata memperlengkapi. 在12节我们可以看到有一个词就是成全。 Di dalam ayat 12 kata memperlengkapi ini sering disebut sebagai katartismon. 这个成全在希腊文就是 katartismon， Yang berarti itu equip God's people for service through training discipline. 它的意思就是通过训练和激励，装备上帝的子民来服侍。 Berarti orang-orang diberikan karunia agar melatih saudara seimannya bisa terlibat mengambil bagian di dalam pelayanan. 意思说，上帝给了恩赐，要使用这些恩赐，使信徒在侍奉也有份。 Dan tentu pelayanan yang dimaksud bukan hanya di ayat 11. 当然，这些谈到的侍奉不只以限制在第11节。 Mereka akan melakukan pelayanan sesuai dengan karunia yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup setiap orang masing-masing. 他们就侍奉按照上帝所赐的恩赐。 Kalau kita gambarkan dengan kondisi hari ini, maka tidak semua dari kita menjadi seorang pengajar. 如果我们用今天的情况来描述，不是每一个人当教师来侍奉， Ada yang melayani sebagai pemerhati, asyir, pemusik, pemimpin liturgis, penerjemah, mentor, dan lain sebagainya. 有的侍奉为关怀者、接待员、音乐员、主领、翻译员、导师等等。 Dan pelayanan ini kita lakukan bukan karena kita kurang kerjaan. 我们侍奉并不是我们没事做， Bukan juga karena saya dipaksa-paksa untuk melayani. 也不是说我侍奉是被逼的。 Kita melakukan pelayanan agar saudara seiman kita mencapai tingkat pertumbuhan spiritualitas yang tinggi. 我们侍奉使信徒可以得到高灵性的成长。 Dan hal ini bisa kita lihat di dalam ayat 13. 我们可以在第13节看到这些事。 Di ayat 13 kita akan menemukan bahwa tujuan ini akan ditopang atau didampingi dengan 3 aspek penting. 在第13节，我们可以看到侍奉的目的有三个重要的层面来托住。 Saya menggambarkannya dengan gambaran seperti ini. 我用这些图来画。
Saya menggambarkan 3 aspek penting ini sebagai sebuah pilar yang nantinya akan menopang, mendukung tujuan dari tingkat pertumbuhan spiritualitas yang tinggi ini. 我用这3个重要的层面来描述，来托住高灵性的成长。 Maka aspek atau pilar pertama adalah satu iman kepada Yesus Kristus. 第一个层面就是对耶稣基督一信。 Pelayanan yang benar seharusnya mendorong saudara seiman itu mempunyai iman yang benar kepada Yesus Kristus. 正确的侍奉应当鼓励信徒对耶稣基督有正确的信心。 Dan sungguh disayangkan tidak semua gereja melakukan pelayanan yang benar ini. 很可惜，不是每一间教会的侍奉使信徒对耶稣基督有正确的信心。 Mereka memperkenalkan Yesus yang mengasihi umatnya, tetapi tidak pernah memperkenalkan Yesus yang menegur, yang mendidik umatnya ketika melakukan dosa. 他们介绍耶稣爱他的子民，但是对他犯罪的子民从来没有行管教与教导。 Mereka memperkenalkan Yesus yang melimpahkan harta kekayaan kepada umatnya, tetapi tidak pernah mendorong umatnya untuk menyangkal diri atau memikul salib. 他们介绍耶稣可以使他的子民大发财，但是从来没有鼓励他的子民来当舍己，背起他的十字架。 Berapa banyak gereja hari ini yang melakukan pelayanan dan membuat umatnya memiliki iman seperti itu? 有多少教会的侍奉使他的信徒有这种的信心？ Karena itu kita bersyukur bahwa gereja kita melakukan pelayanan yang benar karena kita memiliki iman yang benar kepada Yesus Kristus. 因此，感谢主，我们的教会的侍奉是使每个信徒对基督有正确的信心。 Aspek atau pilar kedua adalah menjadi satu tubuh yang dewasa di dalam Kristus. 第二个层面就是在基督里一体长大成人。 Di dalam bahasa Yunani, kata kedewasaan itu sering diterjemahkan dengan andra. 长大成人在希腊文常常翻译成安拉， Artinya, a full-grown man in a sense of maturity with ethical component perfect. 意思就是一个成熟的人，道德成分完美。 Dan menariknya lagi di dalam Alkitab bahasa Inggris, kedewasaan ini tidak diterjemahkan adult tapi mature. 很有趣的，英文圣经翻译“长大成人”不是大人或成人。 Menurut Clinton E. Arnold, kata mature itu yang sering disebut sebagai teleos itu seringkali merujuk kepada kata sempurna dan kata tidak bercela. 就是英语圣经翻译成成熟，这个也是在希腊文它的说就是完全和无掺忌。 Berarti pelayanan yang kita lakukan seharusnya mendorong saudara seiman kita untuk hidup sempurna dan tidak bercela di hadapan Tuhan. 意思说，我们的侍奉应当鼓励信徒在上帝的面前过一个完全的生活。 Ini adalah proses seumur hidup, Bapak Saudara. 当然，这个过程是一生中的。 Selama kita masih hidup di dunia ini, kita masih punya natur berdosa, kita akan banyak jatuh bangun, hidup sempurna dan tidak bercela di hadapan Tuhan. 只要我们还活在世上，我们还有罪性，为了过一个完全的生活，我们会起起落落。 Tetapi proses inilah yang menunjukkan bahwa pelayanan kita mengarah, berjalan kepada arah yang benar. 但是这个过程显示我们的正确正在走在正确的方向。 Aspek atau pilar ketiga adalah menjadikan Kristus sebagai standar kehidupan. 第三个层面就是以基督为生活的标准。 Pelayanan yang benar adalah pelayanan yang nantinya mendorong setiap saudara seiman kita untuk hidup berdasarkan Yesus Kristus. 正确的侍奉是使每个信徒把基督成为生活的标准。 Berarti hidup mereka itu tidak disetir oleh keinginan mereka, tetapi oleh perkataan dari Yesus Kristus sendiri. 换一句话说，他们的生活不是由他们的情意来带动，但是按上帝所说的话。
Ketika mereka bergereja, bekerja, berelasi, berteman, berkeluarga, semua itu dilakukan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. 意思说，当我们做礼拜、我们工作、我们交友、我们在家里，这些都是按上帝的旨意去行的。 Saat kita menjadikan Yesus sebagai standar kehidupan kita, maka kita akan mengalami pertumbuhan spiritualitas yang baik di hadapannya. 当我们生活的标准专注在耶稣基督，那么我们的灵性就开始成长。 Dari 3 aspek ini sekarang kita menyadari bahwa pelayanan itu bukan tempat kita bisa main-main. 从这3个层面，我们觉到其实侍奉并不是玩耍的地方， Bukan tempat kita bisa show off, pamer. 不是我们炫耀的地方， Bukan tempat untuk mencari ketenaran agar dipuji-puji orang. 不是我们找名誉的地方， Tetapi wadah di mana kita bisa membangun pertumbuhan spiritualitas sesama saudara seiman kita. 乃是建造信徒灵性成长的地方。 Di saat kita memiliki pertumbuhan spiritualitas yang tinggi, yang baik di hadapan Tuhan, 当我们有高灵性成长的时候， kita tidak akan mudah untuk diombang-ambing. 我们就不容易被摇动。 Kita akan tetap berdiri dengan teguh di dalam Tuhan, sekalipun kita diterjang oleh berbagai masalah dan godaan. 虽然我们会遇到很多困难与引诱，但是在基督我们可以站立得住。 Karena itu Bapak Saudara, ada 3 pertanyaan yang dapat kita refleksikan pada malam ini. 因此，弟兄姐妹，今天晚上有3个问题我们可以思考。 Apakah kita sudah menyadari karunia apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita? 第一，我们是否知道上帝给了恩赐给我们是什么？ Dan yang kedua, apakah kita sudah menggunakan karunia tersebut untuk melayani Tuhan? 第二，我们是否已经使用上帝所赐的恩赐来侍奉主？ Dan yang ketiga, ketika kita melayani, apakah kita melayani dengan tujuan untuk membangun spiritualitas saudara seiman kita atau hanya untuk mengagungkan diri sendiri? 第三个，我们侍奉的目的是为了建造信徒可以成长，还是崇高自己？ Saya ingin menutup perenungan kita pada malam ini dengan memperkenalkan satu pemain NBA bernama Stephen Curry. 我要以另外一个 NBA 篮球赛的球员 Stephen Curry 来结束今天晚上的讲道。 Dia dianugerahkan kemampuan bermain basket yang luar biasa, 他 hebat sekali. 打篮球打得非常好， Salah satu kehebatannya yang terkenal adalah mencetak 3 point. 他出色的其中一个技术就是打3分球。 Bahkan minggu lalu Stephen Curry baru saja memecahkan rekor 3 point terbanyak di sepanjang sejarah NBA. 甚至上个礼拜 Stephen Curry 在 NBA 历史以来打破了打3分球最多的历史的记录。 Tetapi dia berbeda dengan Russell Westbrook. 但是 Stephen Curry 与 Russell Westbrook 有所不同， Dia tidak egois pada saat bermain basket. 他打篮球不自私， Dia menggunakan kemampuannya untuk membangun timnya, untuk mendorong timnya bermain basket dengan baik. 他使用他的技术来建造他的团队，好让他们可以打得更好。 Dia lebih memilih untuk bekerja sama dengan timnya untuk memenangkan NBA Championship daripada untuk mentenarkan diri dia dengan kemampuan bermain basketnya. 他更选择与他的团队来合作去赢 NBA 篮球赛冠军，胜过找自己的名誉。 Bapak Ibu Saudara, setiap kita di tempat ini sudah diberikan karunia oleh Tuhan. 弟兄姐妹，我们每一个人在这个地方都有上帝所赐的恩赐。 Karunia kita berbeda-beda tetapi saling melengkapi satu sama lain. 我们的恩赐都不同，但是我们要互相配合。 Mari kita gunakan karunia itu untuk melayani Tuhan. 我们来用我们不同的恩赐来一起侍奉。 Kita melayani Tuhan bukan untuk mencari ketenaran diri, 我们侍奉主不是为了崇高自己， tetapi untuk membuat saudara seiman kita mengalami pertumbuhan spiritualitas yang baik di hadapan Tuhan. 但是要使信徒有良好的灵性成长。 Mari kita berdoa. 我们低头祷告。 Bapa, kami sungguh bersyukur dengan perenungan pada malam ini. 亲爱的主，我们感谢你今天晚上的讲道。
Malam ini kembali kami diingatkan bahwa setiap kami telah dianugerahkan karunia oleh Engkau. 今天晚上我们被提醒，我们每一个人都有上帝所赐的恩赐。 Tuhan, maafkan kami kalau seringkali kami melayani dengan satu tujuan tertentu atau agenda tertentu. 主啊，求你原谅我们，当我们侍奉的时候，常常有其他目的。 Hari ini kami mau sama-sama kembali berkomitmen untuk menggunakan karunia itu melayani Tuhan. 这个时候，我们要再次立定心志，再次要来服侍主。 Kami rindu saudara seiman kami boleh mengalami pertumbuhan spiritualitas yang baik di hadapan Tuhan. 我们渴慕我们的信徒也是同样有灵性的成长。 Terima kasih Tuhan. 主啊，谢谢你， Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. 我们把这一切交在主的手里。 Baik itu hidup kami, pekerjaan kami, atau pelayanan kami. 我们的生命、我们的生活、我们的工作， Dan biarlah nama Tuhan yang semakin dipermuliakan dan kehendak-Mu yang terjadi. 好让上帝的名应当称颂，主的旨意成全。 Amin. 阿门。